Penganjuran Parlimen Digital ini dilihat menjadi katalis untuk menyemarakkan semula semangat politik anak muda walaupun dibayangi beberapa cabaran seperti mendebani pandemik global dan juga kemelut politik tanah air sebelum ini. Jadi untuk membincangkan apa masa depan politik belia dalam konteks baru, bersedia menerusi talian Rahman Hussein yang sebelum ini berpengalaman sebagai ahli Parlimen Belia. Terima kasih Rahman bersama saya di Buletin Awani jam ini. Boleh kongsikan bagaimana pandangan terhadap Parlimen Digital ini? Terima kasih kerana menghubungi saya pada pagi ini. Antara pendapat saya yang pertama apabila saya mendengar mengenai inisiatif Parlimen yang akan dijalankan secara digital dan juga khusus kepada Parlimen Belia, saya merasa cukup tertarik dan yakin bahawa ini adalah the right step forward dalam mana ia menggabungkan dua tunjang utama yang merupakan faktor peredaran zaman dan juga faktor yang menggerakkan perubahan-perubahan yang berlaku bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Yang pertama iaitu kesedaran golongan muda untuk terlibat secara aktif dan partisipasi mereka dalam menggubal rangka undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemajuan teknologi yang menjadi dasar kepada banyak perkara-perkara serta perubahan yang berlaku di negara dan juga di dunia pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya gabungan kedua faktor ini membuka lembaran baru untuk yang pertamanya demokrasi di negara ini, kedua peredaran ataupun lanskap politik di mana parti-parti politik melalui inisiatif ini sahaja membuktikan bahawa parti-parti politik seharusnya moving forward mengambil kira lebih lanjut dan juga mengambil berat tentang kedua faktor ini dan juga keterlibatan anak muda dalam merangka polisi dan juga undang-undang negara. Dalam pandangan Rahman sendiri, di manakah peranan anak muda dalam politik negara ketika ini mengambil kira konteks baru pandemik global dan juga kemelut politik baru-baru ini, di manakah mereka sekarang? Saya kira pandemik global dan juga perubahan teknologi telah mewujudkan satu kesedaran. Kesedaran ini sudah lama. Waktu saya menjadi Parlimen Belia, sebelum itu lagi pun, kesedaran politik di kalangan anak muda telah mula bertapak. Cuma hari ini dengan inisiatif yang ada dan juga pasca COVID dan juga isu-isu global yang berlaku seperti income inequality, seperti education inequality, seperti healthcare inequality, refugee, human rights. Jadi wujudnya apabila berlakunya masalah-masalah ini atau isu-isu seperti ini dan juga kesedaran anak muda terhadap isu global dan isu lokal dan juga isu politik yang di global dan lokal telah menjadi orang kata asbab ataupun sebab kenapa hari ini lebih ramai anak muda kita lihat semakin berani, semakin lantang dan juga tidak lagi memilih untuk berada di belakang tabir, tetapi memilih untuk menyuarakan pendapat mereka, memilih. Dan bukan setakat itu. Kalau dulu kita mendengar bahawa anak muda hanya melaungkan pendapat mereka, tetapi inisiatif ini dan inisiatif lain telah membuktikan bahawa anak muda adalah bukan sahaja all talk but no walk. Bukan sahaja kami memberikan pendapat kami tentang undang-undang, kami juga terlibat secara langsung untuk sama-sama memberikan pandangan dan juga menggubal undang-undang yang seterusnya dan akta serta program. Bukan sahaja untuk golongan belia terutamanya, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat umum. Bercakap tentang program belia, Rahman sendiri ada pengalaman mengambil bahagian dalam Parlimen Belia. Jadi pandangan Rahman sendiri sejak beberapa tahun ini, adakah Parlimen Belia sudah capai hasratnya atau sebaliknya? Saya rasa Parlimen Belia ni is a work in progress. Maknanya kita telah pun meletakkan atau mendasari pergerakan program Parlimen Belia ini dengan visi dan misi yang tepat. Cuma bagaimana yang kita tahu, perjalanan untuk sampai ke destinasi yang kita ingin tuju melalui Parlimen Belia, inisiatif di Parlimen Belia akan mengambil masa sedikit. Tapi saya yakin dan percaya sejak beberapa tahun kebelakangan ini, inisiatif Parlimen Belia melahirkan anak-anak muda yang berfikiran kritis dan kritikal dan ikhlas dalam membantu menyumbangkan idea mereka
dalam membentuk dan menggubal undang-undang negara. We are progressing towards an ideal state whereby both the young citizen and of course the more senior members of our society work together hand in hand and without one discarding the other's opinion. Rahman, ada yang berpandangan kekuatan yang dibawa oleh politik belia ini adalah mereka kurang terikat dengan parti politik, kurang partisanship dia katakan. Tetapi itu mungkin boleh jadi kekurangannya juga kerana mereka mungkin tidak boleh asingkan keazaman politik, political will itu daripada kekuatan dan sokongan parti politik. Bagaimana pandangan Rahman sendiri? Ini berbalik kepada sistem politik di mana sebelum kita menuju di mana ketika pilihan raya yang bertanding itu adalah parti politik. Yang bertanding itu tidak kita lihat hanya sebagai individu yang mempunyai keazaman politik atau political will. Jadi disebabkan sistem yang berada dan yang diguna pakai bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di mana-mana negara demokrasi di dunia, maka ia menjadi satu cabaran untuk melihat ataupun meletakkan satu garis membezakan political will of an individual dan juga political will of a party itself. Dan bipartisanship, saya tidak kira adalah satu kekangan ataupun kekurangan. Bipartisanship ini adalah satu kriteria yang perlu ada dalam setiap ahli politik dan juga setiap member parlimen. Kerana kriteria bipartisanship ini seharusnya membolehkan satu-satu ahli politik itu membuat satu keputusan berdasarkan kepentingan sejagat, kepentingan umum dan cuba mencari common ground atau titik persamaan antara keazaman politik individu, kepentingan masyarakat yang diwakili, masyarakat secara umum dan juga kepentingan parti politik itu sendiri. Dan di sini saya kira Parlimen Belia dan juga ahli-ahli Parlimen Belia yang sedang bersidang pada hari ini yang mengamalkan kriteria ataupun pendekatan bipartisanship mempunyai satu kelebihan yang hari ini mungkin kita tidak dapat lihat di dalam mainstream politik.